Penjawat awam bukan macam politikus korup. Ahli Jawatankuasa Pimpinan Amanah Nasional Muhammad Faiz Fazil berkata Perdana Menteri tidak ada hak untuk mengarahkan pegawai kerajaan pertahankan kerajaan yang korup. Menurut beliau, penjawat awam juga mempunyai hak untuk menyuarakan pandangan masing-masing. Jika kamu gagal, pegawai juga berhak mengkritik. Jangan jadikan rakyat sebagai perisai kegagalan kamu sebagai Perdana Menteri. Beliau mengulas kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang berkata penjawat awam wajar mempertahankan kerajaan daripada pelbagai dakwaan dan fitnah kononnya pentadbirannya gagal. Menurut Ismail Sabri, kerajaan pimpinannya adalah kerajaan bersama yang menekankan konsep keluarga Malaysia. Kaki tangan awam katanya perlu turut membantunya ke arah kejayaan negara dengan melihat beliau sebagai ketua kerajaan dan bukannya mempertahankan parti politik. Beliau berkata pencapaian cemerlang keluaran dalam negara kasar KDNK yang merekodkan pertumbuhan 8.9% pada suku kedua tahun ini merupakan antara kejayaan kerajaan sekarang. Katanya kerajaan telah mewujudkan 400,000 pekerjaan dan prestasi nilai dagangan kini melepasi 2 trilion ringgit. Apabila tuan-puan mempertahankan kerajaan, tuan-puan tidak berpolitik. Jangan lihat saya sebagai pemimpin politik tetapi sebagai ketua kerajaan dan tuan-puanlah anggota kerajaan. Kerajaan ini adalah kerajaan bersama. Sebab itu saya perkenalkan konsep keluarga Malaysia sebab saya nak kita bersama anggap kerajaan ini sebagai satu keluarga. Katanya pada Majlis Perjumpaan Perdana Menteri bersama warga Jabatan Perdana Menteri JPM hari ini lapor bernama. Perjumpaan tersebut turut dihadiri Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamad dan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Ismail Sabri berkata beliau mahu penjawat awam bekerja sebagai satu keluarga. Saya tak mahu isu lama bekerja dalam keadaan silo. Kita mesti bekerjasama, kita ada tanggungjawab bersama. Tak boleh bergerak secara silo lagi tetapi mesti bekerja secara keluarga kerana cara silo sebenarnya akan menyebabkan kegagalan kepada sesuatu tindakan atau perancangan, katanya. Beliau juga mahu penjawat awam mengurangkan kerenah birokrasi terhadap pelabur memandangkan ia sering dibangkitkan kumpulan tersebut ketika beliau mengadakan lawatan keluar negara. Tindakan ini bagi membolehkan ekonomi negara bertambah baik. Banyak kementerian terbabit dalam perkara sama dan akhirnya menyebabkan kelewatan. Bagi pelabur peniaga, masa adalah sangat penting. Lewat kelulusan akan menyebabkan kerugian kepada mereka. Beliau juga mengumumkan bahawa kerajaan sudah bersetuju mewujudkan unit tanda pagar My Mudah bagi menangani isu birokrasi. Unit ini akan ditubuhkan di semua kementerian dan agensi persekutuan, kerajaan negeri serta pihak berkuasa tempatan PBT bagi memudahkan urusan perniagaan di seluruh negara, katanya. Mengenai kerjasama dengan pembangkang menerusi Memorandum Persefahaman MOU Transformasi dan Kestabilan Politik, Ismail Sabri berkata ia membolehkan kerajaan menumpukan kepada perkara besar seperti kestabilan politik dan pemulihan ekonomi negara. Dari sudut ekonomi, kita sudah berjaya. RUU anti lompat parti juga sudah lulus 100% oleh ahli dewan dan kita akan memperkenalkan RUU Undang Pendanaan Politik, tegasnya. Betulkah Malaysia sudah berjaya dari sudut ekonomi? Menurut data daripada Jabatan Statistik Malaysia DOSM, inflasi Malaysia pada keseluruhannya meningkat kepada 3.4%. Indeks makanan juga meningkat 6.1% dan kekal sebagai penyumbang utama kepada kenaikan inflasi pada bulan Jun 2022. Inflasi bagi tempoh Januari hingga Jun 2022 meningkat 2.5% berbanding tempoh sama tahun sebelumnya. Maknanya inflasi terus memanjat jika dibandingkan dengan zaman Pakatan Harapan pada 2019 iaitu 0.66%. Ketika era Pakatan Harapan, harga ayam standard pada September 2019 ialah antara RM6.50 hingga RM6.95 sekilogram. Hari ini harga siling ayam ialah RM9.40 sekilogram. Entah di mana yang dikatakan kita sudah berjaya daripada sudut ekonomi itu. Justru janganlah meminta penjawat awam membohongi diri sendiri bahawa keadaan hidup mereka sudah bertambah baik. Berdasarkan konsep neutrality of the public service atau perkhidmatan awam yang bebas dan tidak memihak, tanggungjawab mereka ialah melaksanakan dasar kerajaan yang ada sekarang, tidak lebih daripada itu. Penjawat awam bukan macam kerajaan, jauh sekali mereka harus mempertahankan kerajaan jika sekiranya ia korup. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel.
Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom channel, moving forward, sharing a new experience.